salah seorang daripada anak murid Imam Malik. Dia mengatakan, saya belajar kepada Imam Malik 20 tahun. 18 tahun saya belajar adab, 2 tahun saya belajar ilmu. Dia kata, andai saya gunakan 20 tahun itu saya belajar adab saja. Sebab ilmu Imam Malik saya boleh jumpa pada orang lain. Tapi adab yang ada pada Imam Malik saya tak jumpa pada orang lain. Karena tingginya adab Imam Malik yang berjalan di kota Madinah, tidak mahu menunggangi kuda ataupun tidak menunggangi keledai, khawatir tapak kaki keledai itu pijak, bekas tapak kaki yang dipijak oleh Rasulullah ataupun oleh sahabat Nabi SAW. Kalau ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW, terlebih dahulu berwudu, berhias, dan juga dalam keadaan serius menyampaikan hadis Nabi SAW, dan juga amat perhatian kepada mereka yang hadir untuk tidak dibiarkan seorang pun yang cuai ketika Imam Malik menyampaikan hadis Nabi SAW. Sehingga satu hari ketika menyampaikan hadis, didapati Imam Syafi'i sedang mengambil daripada lidahnya macam ni. Diperhatikan oleh Imam Malik. Selesai, dipanggil. Apa kamu buat tadi sementara aku menyampaikan hadis? Masa menyampaikan hadis, tidak ditegur. Sebab apa? Sebab tidak mahu memutuskan pembicaraan daripada Rasulullah disebabkan hal-hal yang lain. Sehingga bahkan satu hari beliau ketika menyampaikan hadis didapati mukanya pucat, merah. Kalau murid-muridnya pun heran, apa hal jadi dengan Imam Malik ini, tak biasanya. Selesai daripada menyampaikan hadis, panggil salah seorang, coba tengok di belakang aku ini macam ada satu sengatan daripada belakang. Didapati kalajengking menggigit berkali-kali di tubuh Imam Malik, enggan untuk memutuskan hadis karena ianya adalah merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai itu hadis dinilai siapa yang menyampaikan itu hadis. Sayyidina Abdullah bin Abbas, kita kalau sembang-sembang kemudian ada orang kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembang itu akan berhenti seketika. Karena tak ada pembicaraan sembang-sembang yang lebih afdal daripada mendengarkan sembang-sembangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berhenti. Maka kata Imam Malik alaihi ridwanullah ketika memanggil kepada Imam Syafi'i, apa kamu buat? Dia mengatakan, saya mencatat. Kata Imam Malik, coba baca sekali lagi. Dibaca daripada awal sampai akhir sebiji macam mana disampaikan oleh Imam Malik. Komputer di punya otak terus macam tu dapat lekat, sebab tak pernah berdosa, matanya tak tengok hal yang haram, telinganya tak guna yang haram, sehingga hatinya bersih, lekat apa yang didengar. Sehingga satu hari ketika dia mengadu kepada gurunya yang bernama Waki', disebabkan oleh kerana hafazannya mulai slow, mulai lambat. Saya tak tahu macam mana lambatnya hafazan Imam Syafi'i ketika mengadu kepada Waki' gurunya. Kemudian dia mengatakan, syakautu ila Waki'in su'a hifzi. Satu hari aku mengeluh mengadu kepada guruku Waki'. Apa yang diadukan? Su'a hifzi, lambatnya, slownya hafazan saya. Kemudian fa'akhbarani, maka dia fa'arsyadani, memberitahu kepada saya supaya saya tinggalkan maksiat. Entah maksiat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada waktu itu. Di zaman kurun yang yang baik, bukan macam kita sekarang. Di rumah pun tak keluar pun kita bermaksiat dengan tengok benda yang haram. Saya diminta untuk meninggalkan maksiat disebabkan oleh kerana ilmu Allah itu cahaya dari Allah yang tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat.